Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan. Di mana seperti biasa, kita akan memberikan sedikit preview tentang apa yang kita jangkakan akan mendominasi tajuk berita sepanjang minggu akan datang ini. Dan mungkin yang mencuri perhatian pada ketika ini adalah tren peningkatan kes COVID-19. Hari ini melepasi para 9,000, secara spesifiknya 9,117 kes baru dilaporkan hari ini, membawa jumlah keseluruhan kepada lebih 2.9 juta kes. Ini yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sebentar tadi. Menimbulkan kembali persoalan, bagaimana kita patut memberikan reaksi kepada tren peningkatan ini? Adakah kita patut memberikan reaksi yang sama seperti yang diberikan sewaktu gelombang pertama dan kedua dahulu pada Mac 2020 dan juga sepanjang tahun 2021, tapi adakah keadaan pada kali ini berbeza? Kerana banyak kita lihat faktor-faktornya berbeza. Varian Omicron, lebih banyak orang sudah divaksin dan sebagainya. Itu semua kita akan bincangkan dan dijangka akan mendominasi perbincangan di ruang media sepanjang minggu depan. Terutamanya selepas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengatakan bahawa kita menjangkakan tren meningkat COVID-19 dalam beberapa minggu ini, beberapa hari ini. Saya mau berbincang dengan pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, Prof. Madya Dr. Malina Osman. Prof, bagaimana Prof membaca data ini? Kita menyaksikan tren peningkatan yang agak signifikan daripada 5,000 lebih ke 7,000 lebih dan hari ini 9,000 menghampiri 10,000. Adakah kita patut memberikan respon yang sama dengan tren peningkatan ini berbanding tahun lepas dan 2020? Dan bagaimana kita baca peningkatan ini kali ini dan adakah ia berbeza? Okey, secara umum kalau kita perhatikan data pada masa ini, kes baru dan juga kes aktif telah meningkat ya, dari kalau saya tak silap sejak 10 ataupun 14 hari yang lepas, dan ia telah menunjukkan pattern ataupun pola yang konsisten. Dan juga dalam tempoh satu atau dua akan datang, kes baru dan kes aktif itu akan meningkat. Namun jika kita perhatikan perkembangan kita pada waktu ini, kita ada sejumlah individu yang telah divaksin dan pada masa ini kanak-kanak juga sedang melalui proses yang sama ya, kumpulan umur 5 hingga 11 tahun, dan kebanyakan remaja kita sudah divaksin. Dan dalam konteks yang sama, kalau kita lihat kesan Omicron ini, majoriti ya telah menunjukkan gejala yang ringan, dan seperti mana yang dimaklumkan oleh KP Kementerian Kesihatan Datuk Seri Nur Hisham ya, yang menyebut bahawa kategori 3, 4, 5 ya jauh berkurangan ya, berbanding dengan ketika Delta memberikan impak kepada negara kita. Melihat kepada situasi itu dari segi epidemiologi, sebenarnya kita juga melihat kepada angka-angka yang dimasukkan ke hospital yang mendapat rawatan, dan juga angka kematian yang dicatatkan ya, meskipun pada masa ini kita melihat kepada data-data tersebut ya jauh lebih baik berbanding semasa Delta, namun kita perlu terus berhati-hati sebab yang paling penting pada masa ini ialah ya, walaupun secara umum gejala Omicron ni ringan, hanya mungkin individu tertentu akan mendapat kesan serius, namun fokus kita pada masa ini adalah mereka yang masih belum divaksin, yang masih belum dilengkap divaksin, yang masih terdedah kepada bahaya untuk mendapat komplikasi yang serius. Dan satu lagi yang perlu kita lihat ialah kemungkinan ya berlakunya beban ya ke atas sistem perkhidmatan kesihatan kita sekiranya ledakan kes ya terus meningkat dalam jumlah yang tidak mampu kita kawal. Dan kita harap seperti mana pengalaman kita pada tahun lepas ya, kes meningkat sehingga lebih 260,000, keadaan tersebut kita dapat ya, maksudnya kita sentiasa mengawasi sistem perkhidmatan kesihatan kita supaya sentiasa mampu untuk menangani semua kes-kes yang ditangani. Untuk itu di peringkat kita komuniti, apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu menghadapi ancaman Omicron pada masa ini sama seperti kita menghadapi ancaman Delta, dan dalam masa yang sama mereka yang perlu divaksin perlu segera mendapatkan vaksin dan sentiasa menjaga kepatuhan kepada SOP yang dinasihatkan. Tapi adakah kita boleh membandingkan keseriusan Omicron kali ini dengan varian-varian sebelum ini termasuk Delta, kerana Prof ada menyebut bahawa jika kes meningkat dengan mendadak ia mungkin akan membebankan sistem kesihatan, mungkin secara umumnya itu adalah betul, tapi kita membincangkan berkenaan dan kita tahu bahawa varian Omicron ini lebih mudah berjangkit tapi gejalanya kurang serius. Setiap hari kebanyakannya sebahagian besar daripada pesakit baru adalah mereka yang kategori 1 dan 2, tiada gejala atau bergejala ringan, khasnya mereka yang sudah pun divaksin, lengkap 2 dos, booster dan sebagainya. Jadi adakah kita menjangkakan jika jumlah kes nominal ini, jumlah kes baru ini meningkat mendadak dan menjadi banyak, ia akan membawa beban yang sama kepada sistem kesihatan awam seperti varian-varian terdahulu, kerana dikatakan varian Omicron ini mungkin tidak membawa kepada side effect yang serius seperti Delta dan sebagainya?
Okey, seperti mana yang saya bincangkan tadi, meskipun gejala Omicron ni ringan, tapi concern kita, fokus kita ialah pada mereka yang masih belum divaksin dan juga mereka yang belum lengkap divaksin. Dan pada masa ini, untuk pengetahuan maklumat tidak rasmi yang kita terima ialah di kalangan kanak-kanak terutamanya di ward-ward yang menyediakan rawatan untuk kanak-kanak menerima kemasukan ward yang berkali ganda dan di kalangan mereka juga menghadapi apa yang disebut severe acute respiratory infection. Jadi keadaan tersebut sepatutnya dapat dikawal sekiranya pematuhan SOP dapat dikekalkan bagi mengelakkan kanak-kanak ini dari terdedah daripada jangkitan. Dan demikian juga kepada mereka-mereka yang masih belum mendapat pemvaksinan yang lengkap. Dan kita lihat data daripada Amerika Syarikat melaporkan bahawa mereka yang tidak divaksin terdedah sehingga 60 kali ganda untuk mendapat jangkitan serius dan juga risiko kematian. Jadi meskipun dikatakan bahawa jangkitan itu ringan, ia tidak bermaksud kita perlu mengambil ringan. Perlu terus berhati-hati sebab kita tidak tahu di kalangan kita siapa yang akan mendapat komplikasi serius hingga memerlukan kemasukan ke ward. Jadi kemungkinan itu bergantung juga kepada sistem imun pada ketika itu. Mungkin walaupun telah lengkap divaksin, mungkin berisiko dan menyebabkan mereka mendapat jangkitan yang teruk. Jadi keadaan ini kita tidak ketahui. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah untuk mengelakkan berlakunya jangkitan, mengelakkan ramai yang mungkin akan masuk ke ward sebab bila masuk ke ward kita tahu bila sistem kita tidak mampu menangani, ia akan mendedahkan kepada keadaan yang mana kes-kes mungkin tidak mampu dirawat dengan sempurna dan menyebabkan risiko kematian itu akan menjadi lebih tinggi. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dengan lebih serius. Dan sudah tentu kelompok yang masih lagi berbahaya seperti yang Prof sebut tadi adalah mereka yang masih lagi belum divaksin, kebanyakannya adalah kanak-kanak dan seperti yang kita tahu, kita sudah pun memulakan program imunisasi untuk kanak-kanak Peak Kids untuk mereka yang berusia 5 hingga 11 tahun. Sebelum ini hanya 12 tahun dan ke atas sahaja dibenarkan vaksin, kini semuda 5 tahun. Tapi dilaporkan momentumnya agak perlahan kerana kita lihat mungkin sebagai ibu bapa atau penjaga apabila ia berkaitan dengan anak-anak kita, kita mungkin lebih sensitif. Dan saya sendiri secara peribadi mengenali ramai ibu bapa yang bukan anti vaksin, mereka sendiri mengambil vaksin sehingga ke dos penggalak, tetapi apabila ditawarkan untuk anak mereka, mereka sedikit ragu-ragu. Di Malaysia masih lagi awal untuk kita kaji sebarang kesan sampingan kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun ini. Di peringkat global sudah ada lebih banyak data. Jadi Prof, ketakutan ibu bapa ini, apa yang kita tahu setakat ini berkenaan dengan keseriusan dan kesan sampingan vaksin Pfizer ini kepada kanak-kanak yang berusia 5 hingga 11 tahun? Okey, yang pertamanya pada pandangan saya lah, nasihat yang telah diberikan oleh pakar-pakar kanak-kanak mengenai pemberian vaksin COVID-19 terhadap golongan umur 5 hingga 12 tahun, 11 tahun yang pada masa ini, kesemua mereka secara kelompok memang menggalakkan pemberian vaksin ini berdasarkan pemerhatian yang mana kesan samping akibat jangkitan COVID jauh lebih berisiko kepada kanak-kanak tersebut berbanding dengan risiko komplikasi akibat vaksin. Seperti mana data yang ditunjukkan di Amerika Syarikat, komplikasi akibat vaksin jauh lebih rendah berbanding kepada kanak-kanak terdedah kepada jangkitan COVID-19. Jadi pada pandangan saya pada masa ini pandangan pakar kanak-kanak inilah yang memang kita perlu dengar sebab mereka adalah insan yang paling dekat dengan rawatan kanak-kanak dan semua perkara-perkara yang berkaitan. Dan kita dari segi konteks kesihatan awam, kalaulah saya kata pakar kanak-kanak memberikan pilihan, saya lebih wajibkan sebab kita lebih sayangkan kanak-kanak ni dan juga masyarakat secara keseluruhan. Jadi pada pendapat saya untuk konteks ini ibu bapa dengarlah nasihat daripada pakar-pakar yang berkenaan komplikasi yang dikatakan berkaitan dengan vaksin pada kumpulan umur tersebut jauh lebih rendah berbanding kumpulan remaja dan juga kumpulan dewasa dan sepatutnya tidak ada isu dan dos yang telah ditetapkan jugalah dalam lingkungan yang selamat dan kita tahu ia berkesan kepada golongan tersebut. Dan Prof, daripada bilangan kes yang tinggi hari ini, bilangan kes baru 9,917, sebahagian besar ataupun antara kes negeri yang paling mencatatkan kes tertinggi adalah Sabah. 1,205 kes baru di Sabah sahaja kita tahu setakat ini daripada pihak berkuasa negeri. Untuk negeri-negeri lain masih lagi kita belum tahu setakat ini. Adakah ini menjadi bukti bahawa vaksinasi itu berkesan untuk mengekang penularan varian COVID-19 termasuk varian Omicron kerana Sabah antara negeri yang mempunyai kadar vaksinasi terendah di serata negara?
uh, pengesahan tu memerlukan data granular, maksudnya terperinci untuk melakukan kajian statistik yang dapat memberikan kesimpulan. Tapi kalau berdasarkan apa yang kita ada, kita tahu siapa yang pada masa ini mempunyai kadar pemvaksinan, terutama dos penggalak yang paling rendah ya di kalangan negeri-negeri di Indonesia. Jadi keadaan itu memberikan kita indikasi keperluan ya untuk mendapatkan vaksin ini penting dalam mengelakkan berlakunya tularan dan juga kluster-kluster baru. Dan data daripada Sarawak sebelum ini juga telah menunjukkan apabila booster ya, dos penggalak diberikan, kes turun dan juga memberikan situasi yang jauh lebih baik berbanding sebelum itu. Jadi keadaan-keadaan seperti itu perlu diperhatikan, diambil manfaat oleh masyarakat bagi kita sama-sama menggerakkan ya masing-masing punya betul keterikatan untuk melakukan usaha mempercepatkan lagi pemvaksinan itu terutama dos penggalak dan juga untuk dos kanak-kanak. Hmm. Bagaimana kita patut mendekati? Di peringkat kerajaan, bagaimana kita patut mendekati apabila kita mengalami ataupun jika kita mengalami peningkatan mendadak dalam hari-hari dan minggu-minggu akan datang, Prof, atau kembali ke 5 angka? Kerana saya ingat kerajaan terdahulu di bawah bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ada ketika itu mengatakan bahawa there's no turning back, iaitu kita tidak lagi akan membuat perintah kawalan pergerakan PKP atau lockdown serata negara menghalang rentas negeri walaupun jika terdapat peningkatan kes di peringkat kebangsaan di seluruh negara. Tapi itu kerajaan terdahulu, sekarang ini kerajaan baru. Adakah Prof merasakan bahawa pendekatan no turning back ini masih lagi relevan? Adakah kita patut kembali ke larangan-larangan yang agak tegas seperti mana yang kita lihat pada 2020 sekiranya kes kembali naik mendadak seperti 5 angka dan sebagainya? Dari segi epidemiologi, saya berpendapat kita perlu melihat kepada semua indikator, bukan hanya kepada kes baru dan kes aktif saja, sebab kita dah ada vaksin dan juga sejumlah individu dalam negara kita telah pun menerima vaksin termasuk dos penggalak. Jadi kalau kita melihat kepada pola sedemikian, kita perlu juga melihat kepada beban sistem perkhidmatan kesihatan kita. Walaupun kes baru agak tinggi ya dilaporkan, sekiranya kadar kematian, kadar kemasukan ke ICU dan sebagainya jauh lebih rendah, saya tidak nampak mengapa kita tidak boleh untuk move on ya untuk melakukan betul proses-proses pemulihan ekonomi dan juga dalam pelan-pelan pemulihan yang telah dirancang. Dalam konteks ini kerjasama dari masyarakat dan individu semua diperlukanlah untuk memastikan ledakan kes tidak berlaku bagi membolehkan sistem perkhidmatan kesihatan kita terus dapat berfungsi secara optimal dan dalam masa yang sama dapat memberikan perkhidmatan-perkhidmatan seperti mana yang sepatutnya. Pada masa ini, pada pandangan saya, yang paling penting sekali adalah untuk kita mempertahankan sistem perkhidmatan kesihatan. Asalkan sistem perkhidmatan kesihatan kita dapat berfungsi dengan normal, kita boleh bergerak ke hadapan dan dalam masa yang sama kerjasama kita diperlukan untuk mengekang ledakan kes ataupun kluster-kluster baru. Baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan juga Sains Kesihatan UPM. Kita berhenti seketika, selepas ini kita lihat satu lagi berita yang mungkin akan kita dengar lebih banyak sepanjang minggu depan, iaitu pilihan raya negeri Johor masih lagi belum ada tarikh-tarikh yang penting termasuk hari pengundian, hari penamaan calon dan sebagainya disahkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Adakah kita bakal melihatnya dan mengetahui tarikh-tarikh ini minggu depan? Itu kita akan bincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Mungkin ramai antara kita yang sudah muak dengan berita politik, khasnya pilihan raya negeri termasuk PRN Johor. Ia adalah PRN yang saya kira 3 ke 4 selepas PRU14 pada 2018 yang lalu. Tapi kita tidak dapat lari daripada membincangkan berkenaan dengan PRN Johor ini kerana ia dijangka akan mendominasi berita sepanjang minggu depan dan juga minggu-minggu akan datang dan mungkin juga ia akan menjadi PRN yang terakhir sebelum PRU15. Ada pakar yang menyifatkannya sebagai ibu kepada segala PRN kerana sebab itu dan juga sebab-sebab lain. Kerana Johor ini begitu unik. Politiknya juga agak mencabar berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi tarikh-tarikh yang penting termasuk tarikh pengundian, penamaan calon dan sebagainya masih lagi belum kita dapat ketahui daripada SPR, tetapi itu tidak menghentikan banyak drama politik daripada timbul sejak beberapa hari yang lepas daripada semua parti dan semua gugusan dan juga gabungan. Dan Firdaus Azil sudah pun berada di sana sejak beberapa minggu lepas. Beliau menyertai saya sekali lagi hari ini dari Johor Bahru. Firdaus, apa yang terjangka minggu depan? Adakah mungkin SPR sudah mengumumkan tarikh-tarikh penting sepanjang minggu depan atau adakah kita mungkin perlu tunggu lebih lama dari itu?
Okey, baik, terima kasih Luqman. Seperti yang Luqman maklumkan, saya rasa penonton Astro Awani pun sudah sedia maklum bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya akan bermesyuarat pada 9 hari bulan bagi menentukan tarikh-tarikh penting seperti tarikh penamaan, tarikh pengundian awal serta tarikh hari pengundian sendiri, yang mana kita difahamkan berkemungkinan besar sebab sebelum ni ada yang cakap-cakap mengatakan bahawa Suruhanjaya SPR akan bermesyuarat di Johor sendiri, tetapi ada juga yang terbaru kita dengar mungkin mereka akan bermesyuarat di Putrajaya seperti biasa. Tetapi apa yang kita boleh jangkakan apabila sudah ada itu, dan ada juga mungkin tarikh-tarikh yang seperti biasa, mungkin apa kita sebagai media juga kita menjangkakan bila sebagai contoh adakah dia akan clash ataupun bertembung dengan tarikh-tarikh penting lain. Sebagai contoh difahamkan 2 hari bulan 3 dikatakan peperiksaan SPM. Jadi bagaimana pula sekiranya ada kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat yang biasanya sekolah itu digazetkan sebagai tempat pengundian, mungkin tempat itu akan digunakan untuk pusat peperiksaan. Jadi ini juga yang antara faktor-faktor yang kita perhatikan dalam kita nak meneka-neka bilakah sebenarnya tarikh untuk pengundian bagi pilihan raya negeri Johor ini. Dan tetapi kita jangkakan, mungkin pandangan kami mungkin tidak benar kerana yang tahu ni SPR saja, tetapi kita jangkakan antara pertengahan bulan 2 sehingga penghujung bulan Februari ini, Luqman. Itu proses, ini pula permainan dan juga percaturan politik. Sudah tentu antara tumpuan yang terbesar adalah kepada siapa calon menteri besar yang akan dinamakan oleh setiap kumpulan. Barisan Nasional satu-satunya gabungan yang sudah menamakan menteri besar, calon menteri besarnya yang baru jika menang, dan ia adalah incumbent Datuk Hasni Mohamad. Itu mungkin sudah dijangka, tetapi yang lain-lain tu masih lagi agak ragu-ragu untuk mengumumkan nama posisi nombor satu mereka di negeri itu, MB Firdaus. Kita difahamkan tiga major coalition ataupun pakatan ataupun gabungan parti politik yang major seperti biasa masih lagi antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional serta juga Pakatan Harapan. Dan kita bercakap tentang seperti yang Luqman sebutkan tadi bahawa Datuk Hasni sudah pasti akan terus menjadi calon. Malah ini diumumkan sendiri oleh pengerusi Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi semalam sewaktu beliau melancarkan Majlis Jentera Pilihan Raya Barisan Nasional bagi zon barat, di mana beliau berkatakan kita akan terus mencalonkan Datuk Hasni kerana dilihat bekas ataupun yang penyandang kerusi Don Bernard itu mempunyai kewibawaan yang diperlukan untuk memimpin Johor ke tahap seterusnya. Perikatan Nasional kita tak ada dengar lagi siapakah yang akan terjadi, tetapi pada beberapa hari lepas kita sendiri Astro Awani ada melaporkan memetik sumber yang mengatakan bahawa bekas Menteri Pendidikan iaitu Dr. Mazli Malik yang juga merupakan ahli Parlimen Simpang Regam disebut-sebut akan bertanding di Don Layang-Layang, yang mana kita tahu itu merupakan antara kawasan ataupun kerusi yang ditandingi PKR pada pilihan raya umum yang lepas. Dan meletakkan Dr. Mazli ini adalah berkemungkinan besar untuk meletakkan beliau sebagai calon menteri besar bagi Pakatan Harapan. Dan ini juga yang kita tanyakan sebentar tadi, awal hari ini ada majlis yang melibatkan pengerusi Pakatan Harapan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita bertanyakan perkara yang sama, Datuk Seri, adakah ura-ura itu benar? Apakah pandangan Datuk Seri? Dia kata bagaimanapun kita tahu Datuk Seri Anwar masih tidak mahu mengatakan terlampau itu kerana terlampau awal, kerana katanya sesiapa juga calon daripada Pakatan Harapan yang dilihat mempunyai kewibawaan boleh berpotensi, tidak ada masalah untuk diketengahkan. Tetapi beliau cuba mengelak lagi kerana dia kata Datuk Seri Anwar berkatakan senarai calon pun belum ditetapkan lagi, apatah lagi calon untuk menteri besar, Luqman. Senarai calon yang seterusnya selepas calon menteri besar yang sering membangkitkan banyak persoalan, sekurang-kurangnya baru-baru ini adalah berapa beramai calon wanita akan diletakkan, calon wajah baru akan diletakkan oleh setiap kumpulan. Seingat saya, Parti Amanah Negara sudah pun menjelaskan bahawa mereka akan meletakkan calon wajah baru di 14 kerusi. Itu setakat ini penjelasan yang kita peroleh berkenaan dengan calon wajah baru ini, khasnya daripada Pakatan Harapan. Ada atau tidak, Firdaus, hint berapa ramai calon wajah baru yang akan diletakkan oleh setiap kumpulan, setiap gagasan, BN, PN dan juga PH. Dan pada masa yang sama, apa keseimbangan yang mereka perlu cari di sini? Kerana sudah tentu ada banyak gerakan dan tuntutan untuk meletakkan lebih banyak wajah baru, tapi saya faham pengundi di semua negeri pun mereka masih lagi mahu wajah-wajah yang berpengalaman untuk komplement wajah-wajah baru ini. Tidak boleh semua juga wajah baru. Jadi kedua persoalan itu, apa hint yang kita dah peroleh setakat ini, dan melihat pada situasi dan sentimen akar umbi di Johor, apa balance yang perlu dicapai oleh semua gagasan berkenaan dengan hal ini?
Okey, seperti yang kalau kita dengar ucapan-ucapan dari ketua-ketua parti politik, baik daripada Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahir Midi, baik daripada Pakatan Harapan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, baik daripada Perikatan Nasional sendiri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, cara mereka bercakap ialah cara apabila kita bertanyakan tentang kriteria ataupun possibility ataupun bagaimanakah rencah ataupun resepi yang akan digunakan untuk calon-calon mereka kali ini, kita tidak dapat melihat bahawa berkemungkinan besar akan meletakkan majoriti besar untuk muka-muka baru kerana macam contoh saya memetik Datuk Seri Anwar terbantah tadi, beliau berkata bahawa ada tempat yang memerlukan calon wanita, maka perbanyakkan calon wanita. Ada tempat yang memerlukan calon muda, perbanyakkan calon muda. Ada tempat yang memerlukan calon yang berpengalaman, letaklah calon yang berpengalaman. Jadi bukanlah majoriti. Ia mungkin bergantung pada kawasan yang berkaitan tinggi. Kita faham ada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Johor semuanya tidak mempunyai demografi ataupun latar belakang sosial penduduk yang sama sebagai contoh. Tetapi apa yang mereka harus ambil kira ialah mengenai kerusi-kerusi, jumlah pertambahan difahamkan 28% tambahan pada jumlah pengundi ini melibatkan pengundi yang berusia antara 18 hingga 21 tahun, termasuk juga pendaftaran automatik di beberapa kawasan parlimen dan juga DUN juga dilihat mempunyai penambahan yang cukup signifikan. Jadi ini juga yang mereka perlu lakukan, mengambil kira faktor dalam menentukan sebuah calon itu, dan difahamkan sebagai contoh satu bahagian sudah pasti meletak 3-4 nama yang berbeza untuk dipertimbangkan, akhirnya akan diputuskan oleh pimpinan badan negeri politik masing-masing, Lokman. Ya, keadaan politik sekarang ini di setiap negeri termasuk di Johor juga semakin tidak menentu juga kerana apa yang berlaku mungkin 5 atau 10 tahun lepas berbeza dengan apa yang berlaku sekarang ini. Senario politik agak unpredictable. Dan antara perkara yang mungkin akan membantu peluang atau kebarangkalian setiap kumpulan itu untuk menang adalah strategi politik, dan penting kepada itu adalah kerjasama politik. Saya rasa agak jelas dah kerjasama politik dalam kalangan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional bagaimana mereka akan shape up untuk menuju ke PRN kali ini, tetapi Pakatan Harapan masih lagi belum jelas dan nampaknya seperti mereka masih belum cukup kuat sekiranya mereka tidak berjaya memikat kerjasama daripada entiti-entiti pembangkang yang lain. Kita ada Muda, kita ada Pejuang yang menandingi kerusi paling banyak setakat ini sejak penubuhan mereka. Di mana Pakatan Harapan daripada segi kerjasama politiknya dengan parti-parti pembangkang yang lain? Setakat ini, Lokman, kita difahamkan bahawa rundingan antara Pakatan Harapan serta Parti Ikatan Demokratik Malaysia pimpinan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman iaitu Muda sini masih sedang berjalan. Kita difahamkan bahawa berkemungkinan kerana formula yang digunakan pakai oleh Pakatan Harapan ialah 20 kerusi masing-masing untuk Parti Keadilan Rakyat serta Parti Amanah Negara dan 16 kerusi untuk Parti DAP. Tetapi sekiranya rundingan dengan dengan Muda ini menjadi, mereka mungkin masing-masing akan berkompromi, letakkan sedikit bahagian masing-masing untuk diberikan kepada Muda. Tetapi saya nak bawa penonton Extra One ni dengarkan apa kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai isu ini. Silakan. Ada ni, tapi di peringkat negeri lah. Syed Ibrahim telah bincang dengan Parti Muda dan kita bersedia untuk beri ruang kepada mereka. Tetapi tentulah soal kerusi mana tu mereka harus bincang dulu, dan seperti mana sudah tahu kita dalam perbincangan mulanya kita bincang dalam PH ya. Jadi kursi-kursi selalunya kekuatan kita di bandar dan pinggir bandar itu majoriti kepada DAP, sebahagian kita dan sebahagian mana. Kemudian ada kawasan-kawasan yang harus kita kerja kuat untuk tembusi, harus ditanggung sama lah ya. Tapi masih di peringkat itu. Mungkin kita menjangkakan cabaran yang agak besar untuk Pakatan Harapan di situ. Kerana apa? Kerana kita lihat setakat ini sentimen dan momentum dua parti Pejuang dan juga Muda ini, mereka nampaknya agak yakin PRN Johor ini mereka boleh cipta kejutan. Dua-dua parti yang masih lagi agak kecil, baru, dan mereka melihat ini sebagai acid test untuk mereka menuju ke PRU 15 nanti, dan ini mungkin PRN terakhir sebelum PRU 15. Mungkin Muda dan Pejuang merasakan mereka boleh mensasarkan crowd sendiri, orang muda, Melayu dan sebagainya. Adakah ini mungkin akan menyukarkan mereka untuk sudi bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kerana ia mungkin bermakna mereka perlu mengorbankan beberapa kerusi yang mereka rasa mereka boleh menang?
Okey Lokman, kalau ikutkan berdasarkan sumber-sumber yang kita cakap, malah sepatutnya muda ini memulakan ataupun membuat kemunculan sulung di sewaktu di pilihan raya negeri Melaka lagi, tetapi disebabkan syarat yang tidak dapat dipersetujui oleh dua pihak, maka muda menarik keputusan untuk bertanding di pilihan raya negeri Melaka. Tetapi kali ini nampaknya lebih signifikan kerana kalau nak bandingkan sudah pasti berbeza. Pilihan raya negeri Melaka adalah menggunakan daftar pemilih yang sama. Pilihan raya negeri Johor terdapat pertambahan hampir 28%. Ini memberikan kelebihan sedikit kepada muda untuk yang selama ini mengasakan mereka adalah membawa suara-suara anak muda. Tetapi harus diingat setiap parti juga ada sayap muda masing-masing. UMNO dengan sayap pemudanya, ataupun UMNO dengan sayap pemuda dan sayap putrinya, katalah Pakatan Parti Keadilan Rakyat dengan sayap Angkatan Muda Keadilannya. Jadi masing-masing setiap parti ini juga sudah mempunyai langkah kerja untuk mempengaruhi ataupun mencuba meyakinkan golongan muda mereka adalah pilihan parti yang terbaik. Tetapi dengan kerjasama dengan penambahan ini, saya kira muda mungkin boleh membuatkan sedikit kejutan, tetapi bagaimanapun ia bergantung kerusi manakah yang akan dikompromis ataupun diberikan oleh Pakatan Harapan sama ada daripada Keadilan, Amanah maupun DAP kepada muda ini. Adakah mereka akan mendapat kerusi yang mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk muda ataupun sekadar lebihan saja, kita tidak tahu. Apa-apa pun benda ini masih terus berjalan, itu mungkin akan menjadi tumpuan kita pada minggu hadapan. Lokman. Betul. Terima kasih Firdaus Azil. Kita akan terus ikuti dengan rapat sudah tentu dan Firdaus Azil akan terus menjuarai liputan Ashraf Awani untuk PRN Johor dalam minggu-minggu akan datang. Terima kasih kepada anda menonton Fokus minggu depan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.